Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, dan seperti biasa jam 5 petang tepat kita akan bersiaran secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3. Biasalah namanya Al-Kuliah. Dan pada Al-Kuliah inilah kita akan belajar dan tuan guru kita insya-Allah ada dari semasa ke semasa. Dan pada petang ini puan-puan kita akan bercakap satu topik yang memang bukan kata hari-hari buat, barangkali setiap jam kita buat. Barangkali setengah orang tu setiap setengah jam dia buat. Topik ini sangat-sangat semasa dan sangat-sangat menjadi satu kewajipan pada kita dan memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pun orang kita lihat apakah tajuk kita? Tajuk kita adalah senjata mukmin. Tuan-tuan pun apa berfikir senjata mukmin, parang, kapak. Nanti kita fikir tuan-tuan, apakah senjata mukmin yang kita kena belajar pada hari ini. Jangan nampak satu benda yang sempit, tapi kita luaskan pemikiran kita. Dan bersama saya pada petang ini dalam perempuan, tetamu penonton-penonton, iaitu pegawai-pegawai bahagian agama dan kaunseling ataupun baka PDRM Bukit Aman. Assalamualaikum semua. Bergema dia studio pada petang ini. Dan tuan guru kita yang akan bersama kita menghuraikan senjata mukmin dengan detail, dengan mendalam, iaitu yang berbahagia tuan guru kita Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum tuan guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Muhammad Nizam yang akan bercakap tentang senjata mukmin. Dan bersama saya di sebelah kiri saya orangnya berpakaian uniform daripada PDRM, iaitu Encik Jailani daripada Baka juga Bukit Aman. Assalamualaikum Encik Jailani. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jangan tanya umur, tapi semakin muda daripada di TV sebenarnya. Jangan jealous isteri di rumah ya. Jadi kita cerita bab senjata mukmin. Kalau tuan dan perempuan ada kemusykilan, ada pertanyaan, ada saran sumbang dan sebagainya, sumbang saran dan sebagainya, bolehlah hubungi kami di talian bebas tol 1-800-88-6636 ataupun boleh hantarkan email ataupun SMS kepada kami soalan tersebut, dan kami akan pilih 2 SMS ataupun email yang terbaik, yang di mana Pustaka Salam akan menyumbang 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i kepada mereka yang bertuah pada petang ini. InsyaAllah, tuan-tuan, mudah-mudahan tuan dan perempuan orang yang bertuah pada petang ini. Dan satu perkara, saya minta maaf kepada anda yang memang sedang queue untuk menjadi penonton di Al-Kuliah. Sebenarnya ramai yang sedang queue. Saya dimaklumkan bulan Jun nanti barulah ada studio kosong sikit. Tak apa tuan-tuan. Nanti kita akan telefon perempuan, dan tuan-tuan boleh guna talian bebas tol untuk beri nama dan juga persatuan tuan-tuan perempuan untuk kami hubungi bila ada kekosongan nanti, insya-Allah. Berbalik pada senjata mukmin, bukan senjata yang kita maksudkan. Saya pernah dengar satu hadis Ustaz Nizam ya, yang Nabi sebut doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang mukmin, wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Senjata itu ialah doa itu senjata orang mukmin dan tiang kepada agama dan juga cahaya kepada langit dan bumi. Kata Islam saya begitulah dia punya teks hadisnya. Jadi saya tanya, apakah maksud yang diutarakan dalam hadis tersebut? Senjata mukmin itu apa benda yang Nabi sebut? Adakah khusus doa saja ataupun ada lagi cabang-cabang yang lain? Silakan Ustaz Muhammad Nizam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Ustaz Fauzi, sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Baik, alhamdulillah kita membicarakan persoalan di bawah tajuk senjata mukmin. Dan sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Ustaz Fauzi tadi tentang ad-du'a usilahul mu'mini, bahawa doa itu merupakan senjata bagi orang mukmin. Jadi apakah maksud senjata bagi orang mukmin itu? Sebahagian daripada kita tersilap dalam memahami hadis ini,
Kerana bagi saya mereka semata-mata berdoa sahaja kerana menganggap doa itu merupakan senjata. Tetapi mereka mengabaikan perkara-perkara yang lain. Sebab itu dalam hadis yang hampir sama bentuknya, Rasulullah SAW bersabda dalam bab haji, al-hajju arafatun. Haji itu Arafah. Kalau kita faham hadis ni, haji itu Arafah, maknanya kita pergi wukuf pada Arafah cukup. Tak payah kita nak tawaf di Baitullahil Haram, tak payah kita nak pergi sa'i antara Safa dan Marwah, tak payah kita nak bercukur. Kenapa? Kerana Nabi kata al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Tetapi ulama-ulama memahami bahawa haji itu rukun yang penting sikit. Yang penting dalam haji itu ialah wukuf di padang Arafah. Tetapi tidak menafikan rukun-rukun haji yang lain. Itu hadis Rasulullah SAW. Begitu juga bila Nabi kata ad-du'a silahul mu'min. Rasulullah menyatakan doa itu senjata orang mukmin. Saya tak berjumpa dengan riwayat yang menterbalikkan perkataan tersebut berbunyi silahul mu'min ad-du'a. Saya tak pastilah. Kalau Rasulullah menyatakan senjata orang mukmin itu doa, mungkin dihasarkan ataupun difokuskan itu saja senjata orang mukmin. Yang lain itu bukan senjata. Tetapi Nabi menyatakan doa senjata mukmin. Maknanya doa itu merupakan sebahagian daripada senjata mukmin. Jadi kenapa kita perlu berdoa? Berdoa ini merupakan senjata kepada kita. Sebagaimana hadis tadi, wa imaduddin, dan juga tiang kepada agama, wa nurus samawati wal ard, dan juga cahaya bagi langit-langit dan juga bumi. Baik, kita fokus kepada senjata. Senjata ini sebagai suatu kita kata usaha kita untuk menghadapi musuh kita. Kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu senjata bagi mukmin, tetapi ia tidak menafikan senjata-senjata yang lain dari sudut fizikalnya dan juga aspek-aspek yang lain. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya nak tanya Encik Jalan ni lah. Tadi Ustaz Muhammad Nizam telah membuka tabir senjata mukmin, senjata orang beriman, dan kita memang ada Allah. So kalau kita dah, orang kata pun dah habis usaha dah, kita akan kembali kepada Allah SWT. Saya rasalah, saya kira-kira congak-congak tadi masa berlakunya 13 Mei 1999, katakanlah begitu, umur Encik Jalani masa tu lebih kurang 12 tahun. Lebih kurang begitu. 12 tahun kan? 12 tahun. Jadi kalau kita lihat orang ketika itu memang bukan setakat berdoa, macam-macam cara dilakukannya. Tak apalah saya sebut ya. Cuma bagi polis, apakah senjata-senjata pertahanan-pertahanan yang digunakan untuk orang kata apa? Sebagai satu pertahanan dirilah. Barangkali untuk menarik minat orang jadi polis, anggota polis. Sebab dia bukan sekadar kawat saja, bukan sekadar betul. Pistol saja kan. Apa lagi yang dilakukan oleh anggota, silakan. So, sebenarnya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi anggota-anggota polis yang kita memang dah sedia maklum lah. Yang mana kalau kita menceritakan tentang senjata mukmin, yang penting di sini ialah bagi saya ialah pengisian yang kepada individu itu sendiri. Maksudnya daripada banyak bidang lah, banyak sudut. Daripada pengisian sudut bidang agamanya, daripada bidang apa nama kekuatan diri dia, daripada segi personality dia, kemudian daripada segi kekuatan kerjasama dia, kemudian daripada segi banyaklah perkara-perkara yang mana saya rasa boleh kita jadikan sebagai satu kekuatan dalam diri dan sebagai juga satu senjata. Tapi apa yang perlu saya ingin sentuh sedikitlah di sini ya Ustaz ya. Di mana kalau kita cerita juga tentang senjata mukmin ini, kata-kata ataupun apa yang kita ucapkan itu juga sebagai satu doa dan sebagai satu senjata kekuatan diri kita. Saya nak tanya Encik Jalan ni. Encik Jalan ni ada bahagian agama dan kaunseling, Baka, Polis Diraja Malaysia, Bukit Aman. Apa sebenarnya peranan Baka ni? Kalau kita lihat di dalam tentera ada Kagat. Ya, betul. Dan orang tahu Kagat ni memang dah tersohor dan terkenal lah seluruh seantero dunia lah, bukan begitu kan? Baka ni orang tak kenal lagi ni. Jadi boleh tak war-warkan apa itu Baka?
Di keturunan ke baka kan? Baka baik ke? Baka baik ke, baka tak baik ke? Silakan jalannya. So bahagian agama dan kaunseling ia baru lagi ditubuhkan dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia setelah dipersetujui oleh JPA. Dan sebenarnya baka ini mempunyai peranan yang agak banyak juga, ya, terutamanya dalam melaksanakan tugas-tugas menjalankan sesi-sesi kaunseling, yang mana pada ketika ini kita lihat sendirilah berbagai-bagai tingkah laku yang boleh berlaku kepada di kalangan anggota. Okey. Saya nak tanya Ustaz Nizam, Ustaz, bila Ustaz sebut senjata orang mukmin bukanlah hanya kepada doa semata-mata, tapi sebahagian senjata ialah doa. Begitu Ustaz kan? Ya. Saya nak tanya Ustaz, bagaimana pula tentang Ustaz galak tak orang belajar ilmu bersilat ke, ilmu kuntau ke, kungfu ke, ilmu kalari payat ke, apa-apalah, karate do ke, jangan tidur lah. Jadi apa pandangan Ustaz tentang ilmu-ilmu tadi tu, adakah termasuk juga sebagai senjata orang mukmin? Silakan Ustaz. Baik. Kalau kita merujuk kepada tentang silat, tentang karate, koteo, dan juga pelbagai jenis ilmu pertahanan diri ini, Islam bagi saya tidak ada satu larangan di dalam Islam. Bahkan Islam menggalakkan kepada kita untuk mempelajari ilmu-ilmu sebegini rupa. Kerana apa? Kerana dalam satu hadis Rasulullah SAW, Nabi menyatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi. Orang mukmin yang kuat dari sudut apa? Kata setengah ulama, kuat ni dari pelbagai sudut. Kuat dari sudut akidahnya, dari sudut amal ibadahnya, amal ibadah yang soleh, dari sudut ilmunya, ilmu yang bermanfaat, dari sudut fizikalnya. Baik, kalau kita bicara soal ilmu pertahanan diri, kalau kita bicara soal ilmu tentang kekuatan fizikal kita, maka al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat dari sudut fizikalnya, sehat tubuh badannya, ada ilmu pertahanan dirinya, khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if, lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah, mukmin yang tidak sehat, mukmin yang lemah, mukmin yang pemalas, mukmin yang tidak ada ilmu-ilmu tentang pertahanan diri. Sebab itu dalam Islam dia menggalakkan kita supaya mempelajari ilmu-ilmu sebegini rupa. Sebab itu dalam sirah Rasulullah SAW, Rasulullah kadang-kadang mengimport, membawa masuk benda-benda yang ada strategi peperangan daripada luar. Misalnya dari sudut peperangan Khandaq, bagaimana penggalian parit yang berlaku di sekitar kota Madinah. Perang ini dinamakan perang Khandaq karena Khandaq itu maknanya parit. Ataupun perang ini juga dinamakan perang Ahzab, perang kumpulan-kumpulan yang berkumpul sekitar lebih kurang 10,000 anggota tentera daripada Mekah datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk mengepung dan memusnahkan tentera Islam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi strategi ini kadang-kadang diambil bukan daripada Arab itu sendiri, tapi diambil daripada bangsa-bangsa yang lain. Mungkin diambil daripada bangsa Rom, mungkin diambil daripada bangsa Farsi dan sebagainya. Jadi dalam sirah Rasulullah SAW, Rasulullah menerima baik satu-satu perkara. Jadi kalau kita nak belajar silat, memang kita katakan budaya kita, kalau kita kata kebanyakan Melayu memang silat lah. Tetapi kalau kita nak belajar Kungfu Cina, kalau kita nak belajar silam bam kah, kalau kita nak belajar pertahanan diri daripada Hindia kah, daripada Cina kah, daripada Korea kah, taekwondo dan sebagainya, semua itu tidak menjadi satu kesalahan di dalam agama kerana ia merupakan satu perkara yang baik untuk pertahanan diri. Sebab itu dalam perkara-perkara yang baru ini Rasulullah SAW cuma menyatakan supaya kita menjaga jangan ada unsur-unsur yang tidak baik, unsur-unsur syirik, unsur-unsur khurafat. Jadi kalau bebas daripada perkara itu, maka segala ilmu persilatan yang lain daripada bangsa lain itu merupakan satu perkara yang baik dan harus. Terima kasih Ustaz. Itulah tuan-tuan tentang senjata mukmin yang telah diceritakan oleh Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir. Saya ada satu soalan cepu emas untuk Ustaz. Saya simpan selepas break nanti. Kita rehat dulu. Jumpa lagi selepas ini. Jangan lupa semayang tau. Assalamualaikum, Mak. Auf ke ni? Mak, kat sini kemudahan semuanya lengkap. 这里的食物都很好吃哦。
நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேம்மா. எங்களோட பயிற்சியாளர்கள் எல்லாமே ரொம்ப நல்லவங்கம்மா. Tak sabar nak balik rumah. Nak jumpa mak, nak cium tangan mak. Abang rindu kat mak. Baiklah mak, abang terpaksa pergi dulu. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana anda setia bersama kami di Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuknya Senjata Mukmin, dan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir. Ustaz, tadi saya dah sebut kita ada satu soalan cepu mas dari saya sendirilah. Malam tadi ramai suami isteri bergaduh, Ustaz. Ramai malam tadi suami isteri bergaduh di TV3. Dia tengok satu rumah satu TV. Berebut channel, Ustaz. Si isteri nak tengok channel lain sebab ada cerita Rama. Suami pula nak tengok Gusti. Smackdown. So isteri mahu kat suami sampai merajuk, tidur pun tak lena, Ustaz. Sebab dia kata suami saya suka tengok Gusti, Ustaz. Saya geram. Jadi setahu saya lah, Ustaz, Nabi ni ada juga pertahanan dirinya. Dia pun pandai Gusti juga Nabi ni, kata tak silap saya, Ustaz. Ya. Betul tak, Ustaz? Silakan.